lagi dalam Anggun Ayu di TV3. Terima kasih kerana masih setia bersama Al-Hidayah, teman muhasabah diri. Saudara, minggu lalu yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad telah menghuraikan sebahagian Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Tanpa melengahkan masa, kita ikuti sambungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua kita kembali dalam segmen tafsir pada kali ini. Alhamdulillah, kita akan sambung perbincangan kita yang telah berlalu di dalam surah An-Nur ayat 37 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Shadaqallahul azim. Ia bermaksud laki-laki dan yang tidak didalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang menunggu mereka nanti, yaitu ketika hati dan penglihatan menjadi goncang dengan sehebat-hebatnya. Subhanallah. Menyambung perbincangan kita pada segmen yang lalu, kita telah dapat ingat kembali tuan-tuan sekalian bahawa soal tasbih, tahmid, ingat kepada Allah adalah merupakan muncak dalam kehidupan kita, dengan tujuan supaya kita beroleh kesejahteraan yang abadi. Maka dalam ayat ini Allah sebut secara terang kepada kita bahawa tidak wajar sama sekali dengan sebab harta benda kita lupakan Allah. Tidak wajar sama sekali sebab nikmat dunia kita alpa dan cuai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah SWT sebut, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah memuji jika ada di antara kita manusia yang sibuk dengan harta benda dunia, tetapi mereka masih ada waktu dengan Allah. Mereka sibuk dengan urusan perniagaan yang melimpah ruah nikmat kebendaannya, mereka masih sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini adalah orang yang terbaik di kalangan manusia. Dan kita haraplah kita banyak-banyakkan doa kepada Allah. Moga-moga kita berada dalam kelompok yang seumpam ini, yang akhirnya mereka itu dalam keadaan ingatkan Allah dan mereka menjaga sembahyang mereka. Wa iqamis salah. Mereka tahu tentang hak-hak yang Allah tentukan dalam hidup. Mereka sujud, mereka rukuk demi semata-mata kerana Allah. Bukan itu saja tuan-tuan sekalian, wa ita'iz zakah, dan mereka menunaikan kewajipan harta benda yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kerana orang-orang yang seumpam ini adalah orang-orang yang tahu bahawa mereka sekadar pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka miliki untuk sementara, dan apa yang mereka miliki adalah dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah maka harta yang mereka miliki ada hak untuk orang lain, fakir miskin, orang memerlukan dan seumpamanya. Mereka tunaikan hak-hak mereka. Orang semacam inilah yang dipuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mengapa tuan-tuan kita diminta oleh Allah supaya begitu sifatnya kita sebagai seorang muslim? Ingat, perhatikanlah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kerana akan datang satu masa nanti, ya Allah, ya Tuhan kami, apa hal satu hari nanti bagaimana penglihatan kita, hati, jiwa kita akan digoncangkan oleh Allah. Para ulama sepakat menyatakan bahawa ini adalah gambaran situasi hari akhirat nanti. Pada hari manusia sudah tidak ada lagi bantuan secara keduniaan, secara fizikal. Anak tidak boleh membantu si ayahnya, si ibu tidak boleh memberi bantuan kepada si anaknya, si suami tak dapat beri bantuan pada si istrinya. Begitulah keadaan. Saudara tidak boleh beri bantuan saudara yang lain. Ketika itulah Allah sebut yakhafuna yawman. Orang-orang ini takut kepada Allah, takut terhadap hari yang digoncang sehebat-hebatnya.
Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud bahawa tidak ada satu saat yang paling menggerunkan pada hari tersebut kecuali manusia akan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud bahawa Nabi mengingatkan kita supaya bersiap sedia. Dan orang mukmin dia ada persiapan. Sebab itulah kita balik pada asal ayat ini. Orang mukmin adalah orang dekati masjid, bertasbih, bertahmid, tidak dialpakan dengan nikmat kebendaan yang miliki, tunaikan solat, tunaikan sembahyang, tunaikan zakat, kerana mereka tidak akan sama sekali sanggup untuk berhadapan dengan tataqallabu fihi al-qulub wal asbusar. Dalam maksud mereka dibolak-balikkan hati-hati mereka. Al-Hidayah tiba ke penghujungnya. Sebagai penutup tirai, saya memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Malik Al-Asy'ari yang bermaksud, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Menyebut alhamdulillah pahalanya sepenuh timbangan. Membaca subhanallah walhamdulillah pahalanya sepenuh ruang antara langit dengan bumi. Solat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu sinar, Al-Quran itu hujah bagimu atau alasan yang ditujukan padamu. Setiap orang pagi-pagi menjual dirinya. Ada yang menyelamatkan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hingga kita bertemu lagi, salam penuh ukhuwah daripada saya dan pihak penerbitan Al-Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau terdengar kicauan berburu